Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Aina Rashidah binti Muhammad, nombor matrik 147815. Okey, untuk pembentangan ini saya akan menerangkan tentang final project bagi subjek PGT 201 saya. Okey, untuk rancangan pengajaran harian, saya memilih subjek sejarah yang bertarikh pada 11 Januari 2021 iaitu pada hari Isnin. Ianya mengambil masa selama 1 jam dan mempunyai 3 aktiviti. Okey, ianya saya memilih subjek sejarah tingkatan 4 iaitu 4 fajar. Bilangan pelajar iaitu sebanyak 25 orang. Saya memilih tajuk Tamadun Awal Manusia dan subtajuknya iaitu Tamadun Awal Asia Tenggara. Okey, bagi standard pembelajaran iaitu pelajar dapat mempelajari tentang maklumat dan kandungan di dalam tema atau tajuk Tamadun Awal Manusia. Pelajar dapat mengetahui bagaimana kemunculan tamadun awal Asia Tenggara iaitu permulaan penempatan dan kemunculan kerajaan agraria dan kerajaan mariti. Pelajar juga dapat mempelajari ciri-ciri kerajaan agraria dan kerajaan mariti, pengaruh agama Hindu dan Buddha terhadap kerajaan awal tersebut sama ada terhadap sistem pemerintahan, kesenian dan kesusasteraan. Untuk objektif pelajar pada akhir pengajaran ini dan pembelajaran ini, pelajar dapat menjelaskan bentuk-bentuk kerajaan awal iaitu ciri-ciri kerajaan agraria, ciri-ciri kerajaan maritim dan pelajar juga dapat menjelaskan pengaruh agama Hindu dan Buddha dalam kerajaan awal, menjelaskan cara-cara kedatangan pengaruh agama Hindu dan Buddha dan menjelaskan pengaruh agama Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan pada tamadun awal tersebut. Okey, ada 3 aktiviti iaitu aktiviti pertama set induksi ataupun aktiviti 1 iaitu satu video berdasarkan tamadun awal Asia Tenggara ditayangkan di dalam kelas. Kemudian pelajar dikehendaki menjawab kuis berdasarkan video dan topik tersebut ianya dijalankan melalui projektor dan Kahoot. Melalui aktiviti 1 ini, pelajar dapat mengetahui dan menjelaskan tentang tamadun awal Asia Tenggara dan menjelaskan bentuk-bentuk kerajaan awal dan pengaruh agama Hindu dan Buddha terhadap tamadun tersebut. Untuk aktiviti kedua iaitu teka apa dalam bingo. Permainan ini bertujuan untuk menguji kefahaman dan pengetahuan pelajar tentang topik yang diajari serta memupuk sikap kerjasama di antara pelajar. Melalui aktiviti 2 ini, iaitu permainan ini dipanggil sebagai teka apa dalam bingo kerana pelajar akan diberi giliran untuk memilih huruf dalam askara bingo atau perkataan bingo dan menjawab soalan berdasarkan perkataan yang dipilih dan pelajar seharusnya menjawab dengan betul. Pelajar perlu membentuk 5 kumpulan iaitu setiap kumpulan mempunyai 5 orang ahli. Dan aktiviti ketiga iaitu undian dan penceritaan. Pelajar akan mengundi tajuk yang hendak dipersembahkan. Tajuk tersebut hendaklah memenuhi kriteria ciri-ciri tamadun awal Asia Tenggara. Bagi aktiviti 3, kumpulan pelajar perlu berada di dalam kumpulan yang sedia ada dan pelajar perlu membuat undian untuk melakukan persembahan ringkas. Ianya bertujuan untuk mengukuhkan lagi kefahaman pelajar serta dapat membantu pelajar untuk lebih mengingati topik tersebut. Okey, mood penyampaian iaitu game-based learning, pengisian kurikulum, ilmu iaitu pendidikan subjek sejarah, nilai iaitu pelajar dapat mengambil iktibar dari pembentukan tamadun awal Asia Tenggara, menghargai sumbangan tamadun terdahulu dan belajar untuk mencipta dan membina sesuatu serta dapat mencuba memajukan sesebuah tamadun atau peradaban. Bagi EMK iaitu guru menggunakan laptop, LCD dan projektor untuk menyampaikan pengajaran. Untuk alat bantu mengajar, apa yang digunakan iaitu buku teks, LCD, projektor, laptop, data internet serta alat-alat permainan untuk aktiviti 2 dan aktiviti 3. Bagi penilaian dan pentafsiran, pelajar dapat menjelaskan bentuk-bentuk kerajaan awal tamadun awal Asia Tenggara, pengaruh agama Hindu Buddha dalam kerajaan awal termasuklah cara kedatangan dan pengaruh kedua-dua agama tersebut terhadap sistem pemerintahan, kesenian dan kesusasteraan kerajaan awal berdasarkan aktiviti yang dijalankan oleh guru di dalam kelas. Refleksi iaitu 21 daripada 25 orang pelajar dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengukuhan, manakala 4 daripada 25 orang pelajar tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberikan latihan pemulihan. Okey, untuk set induksi ataupun aktiviti 1.
tayangan video dan Kahoot berlangsung selama 20 minit. Guru menayangkan video tentang tamadun awal Asia Tenggara yang berdurasi selama 6 minit. Link tayangan video itu telah saya letakkan di dalam slide seterusnya. Okey. Guru memberikan pelajar ruang untuk bertanyakan soalan sekiranya pelajar tidak faham selepas tayangan video berlangsung. Guru menyuruh pelajar membentuk 5 kumpulan yang terdiri daripada 5 orang dalam setiap kumpulan. Guru menayangkan soalan kuis daripada aplikasi permainan Kahoot pada papan putih di hadapan kelas tentang konsep tamadun awal Asia Tenggara. Guru meminta pelajar berbincang dalam kumpulan masing-masing supaya pelajar dapat menjawab soalan tersebut dengan lebih pantas. Guru juga menerangkan secara ringkas tentang jawapan yang diberikan oleh pelajar sekiranya pelajar mengemukakan soalan. Okey, ini adalah alat bantu mengajar, laptop dan projektor LCD, sambungan internet bagi permainan yang memerlukan internet, dan link video iaitu saya telah masukkan di dalam YouTube dan ini adalah linknya. Dan permainan Kahoot, ini juga saya ada letakkan link bagi permainan Kahoot tersebut. Okey, ini adalah contoh kuis yang telah saya letakkan di dalam permainan Kahoot tersebut. Okey, ini adalah muka hadapan bagi soalan kuis Kahoot tersebut. Contoh soalannya iaitu kuis 1. Apakah sumbangan yang telah dibuat oleh kerajaan agraria dalam sistem pertanian? Dalam kuis Kahoot ini, ada 4 pilihan jawapan iaitu bere, parit, traktor dan keris. Jadi pelajar perlu memilih jawapan yang betul. Contoh soalan pertama iaitu jawapannya adalah bere. Jadi apabila pelajar telah siap menjawab soalan, selepas habis tempoh menjawab soalan, akan keluar adakah jawapan pelajar tersebut adalah betul ataupun salah. Jadi ini adalah soalan yang seterusnya, iaitu soalan kedua. Berikut merupakan kerajaan awal maritim kecuali ada pilihan jawapan di sana, dan kuis ketiga iaitu cara-cara kedatangan pengaruh Hindu dan Buddha dalam kerajaan awal. Kuis keempat iaitu kepentingan bahasa Sanskrit dalam kerajaan awal Asia Tenggara kecuali. Dan kuis kelima iaitu kemahiran penduduk kerajaan maritim. Kuis keenam iaitu faktor-faktor yang mendorong perkembangan Kedah Tua sebagai pelabuhan intraport. Kuis ketujuh iaitu adakah kerajaan maritim terkenal dengan pertanian. Kuis yang ke-8 iaitu Raja Indravarman I telah membina sistem pengairan dan bere. Apakah yang dimaksudkan dengan bere? Dan kuis yang ke-9, bagaimanakah kerajaan Angkor boleh muncul sebagai sebuah kerajaan agraria yang kuat? Okey, bagi aktiviti kedua, iaitu teka apa dalam bingo yang berlangsung selama 20 minit juga. Guru menerangkan cara permainan teka apa dalam bingo kepada pelajar. Guru akan menyediakan 5 buah kotak mengikut setiap huruf di dalam perkataan bingo. Okey, guru akan menyediakan 5 buah kotak. Setiap kotak ada bertulis, di atas kotak tersebut ada tulis sama ada huruf B, I, N, G ataupun O. Okey, di dalam setiap kotak mengandungi 3 soalan yang berbeza warna kertas, dan salah satu daripada 3 soalan itu mempunyai soalan kebat. Jadi, guru akan memanggil setiap ketua kumpulan untuk melempar dadu bagi mengetahui giliran setiap kumpulan. Contohnya, satu biji dadu mempunyai nombor 1 sehingga nombor 6. Jika kumpulan tersebut dapat nombor 1, maka kumpulan tersebut adalah kumpulan yang pertama. Okey, setelah selesai sesi undian, guru akan memberikan peluang kepada kumpulan pertama untuk memilih huruf yang mereka mahukan. Setelah itu, kumpulan tersebut diarahkan untuk memilih salah satu daripada 3 soalan berdasarkan kertas warna di dalam kotak itu dan diikuti kumpulan yang seterusnya. Guru akan memberikan 3 minit kepada kumpulan tersebut untuk membuat perbincangan. Jika kumpulan tersebut gagal untuk mengemukakan jawapan, peluang untuk menjawab akan diberikan kepada kumpulan seterusnya yang pantas mengangkat tangan. Tetapi, jika kumpulan kedua itu seharusnya memilih baki soalan yang lain di dalam kotak tersebut. Di dalam kotak tu ada 3 soalan. Soalan pertama telah diambil oleh kumpulan pertama. Jadi kumpulan kedua harus memilih di antara 2 soalan tersebut, dan guru juga memberikan 3 minit kepada kumpulan itu untuk menjawab soalan yang dipilih. Dan jika kumpulan pertama tahu jawapan untuk kumpulan kedua, kumpulan pertama boleh untuk menjawab soalan bagi kumpulan kedua.
Kumpulan yang menjawab dengan pantas akan diberikan markah tambahan. Guru akan menilai dan memberikan markah kepada kumpulan yang berjaya menjawab soalan. Guru akan memberikan imbuhan berbentuk hadiah kepada kumpulan yang berjaya menjawab dan mengumpul markah tertinggi. Guru membuat pentafsiran kemahiran dan pengetahuan terhadap pelajar tentang tajuk yang telah dipelajari. Ini adalah alat bantu mengajar. Ini adalah kotak yang mengandungi huruf bingo iaitu B, I, N, G dan O. Ni contoh soalan dalam soalan kotak B iaitu jelaskan peranan pelabuhan kerajaan maritim. Mengapakah Tasik Tuan Lisak penting kepada kehidupan masyarakat Angkor? Dan soalan kebat iaitu berdasarkan pengetahuan anda, apakah pencapaian masyarakat awal Asia Tenggara yang menjadi kebanggaan kepada masyarakat hari ini? Soalan bagi kotak A iaitu, pada pendapat anda, apakah peranan bahasa Sanskrit kepada masyarakat awal di Asia Tenggara? Pada pendapat anda, bagaimanakah generasi muda masa ini dapat memelihara sungai dan kesejahteraan hidup manusia? Ini adalah soalan kebat. Dan faktor-faktor yang menyebabkan Sriwijaya muncul sebagai sebuah kerajaan maritim yang terulung di Asia Tenggara. Manakala bagi kotak N iaitu, mengapakah penduduk maritim mampu menjadi pelaut yang hebat? Senaraikan 6 perkataan Sanskrit yang terdapat dalam bahasa Melayu. Dan soalan kebat iaitu, seandainya anda ingin memajukan kawasan anda sebagai pusat perdagangan antarabangsa, apakah usaha yang perlu anda lakukan? Manakala kotak G iaitu, pada pendapat anda, mengapakah penempatan awal di Asia Tenggara tidak diiktiraf sebagai sebuah kerajaan? Bagaimanakah pengaruh agama Hindu dan Buddha memasuki Asia Tenggara dan pada zaman kerajaan awal? Dan soalan kebat iaitu, sekiranya anda pengkaji batu bersurat, apakah maklumat yang mungkin anda peroleh daripada batu bersurat tersebut? Bagi kotak O, iaitu kotak yang last sekali, iaitu senaraikan hasil kegiatan ekonomi kerajaan agraria. Pada pendapat anda, bagaimanakah generasi muda dapat memajukan kegiatan maritim negara kita? Dan mengapakah Malaysia kini menumpukan semula kegiatan ekonomi pertanian? Bagi aktiviti seterusnya, iaitu aktiviti 3, penceritaan dan perkongsian yang berlangsung selama 15 minit. Guru akan memberitahu pelajar supaya berada di dalam kumpulan masing-masing. Guru menerangkan cara penceritaan dan perkongsian ringkas yang dikehendaki guru kepada pelajar. Guru akan menyediakan 5 kertas warna yang mengandungi 5 kehendak soalan yang berbeza. Guru akan memanggil setiap ketua kumpulan untuk melempar dadu bagi mengetahui giliran setiap kumpulan, seperti aktiviti yang kedua. Dan setelah selesai sesi undian, guru akan memberikan peluang kepada setiap kumpulan untuk memilih soalan yang mereka mahukan. Setiap kumpulan mestilah memulakan kembali soalan yang telah diberikan tanpa memberitahu soalan tersebut kepada kumpulan lain. Guru akan memberikan 5 minit kepada semua kumpulan untuk membuat persiapan bagi persembahan mereka. Guru akan membuat pilihan secara rawak bagi kumpulan yang akan membuat persembahan, iaitu guru akan memilih semula soalan yang telah diagikan kepada pelajar. Tadi pelajar telah memberikan kembali soalan yang dipilih mereka dan guru akan membuat pilihan persembahan melalui soalan yang telah diberikan pelajar tersebut. Seterusnya, iaitu kumpulan berjaya memberikan persembahan terbaik dan pelajar lain dapat menjawab soalan mereka dengan pantas akan diberikan markah. Semasa persembahan dijalankan, pelajar lain perlulah meneka apakah tema bagi persembahan tersebut. Jika pelajar lain dapat menjawab dengan pantas, meneka dengan pantas apakah persembahan tersebut, tema persembahan tersebut, maka pelajar yang membuat persembahan tersebut dapat memberikan input kepada pelajar lain dan diberikan markah. Guru akan menilai dan memberikan markah kepada kumpulan berjaya. Guru membuat pentafsiran kemahiran dan pengetahuan terhadap pelajar tentang tajuk yang telah dipelajari. Ini adalah alat bantu mengajar, dadu, kertas warna dan soalan. Ini adalah contoh soalannya, iaitu buat sebuah lakonan ringkas tentang kegiatan ekonomi kerajaan agraria dan kerajaan maritim. Pelajar digalakkan untuk menggunakan apa-apa alat bantuan dan pelajar boleh menggunakan kreativiti masing-masing tanpa memberikan kata kunci soalan ketika membuat persembahan. Soalan yang seterusnya iaitu, pelajar perlu membuat sebuah lakonan pendek tentang kepentingan Tasik Tuan Lisak. Soalan seterusnya iaitu, pelajar perlu membuat sebuah lakonan pendek tentang ciri-ciri kerajaan maritim. Dan soalan seterusnya iaitu, pelajar perlu membuat lakonan pendek tentang cara kedatangan agama Hindu dan Buddha dalam kerajaan awal. Soalan terakhir iaitu, pelajar perlu membuat lakonan pendek tentang kepentingan bahasa Sanskrit.
Setiap soalan mempunyai arahan yang sama, iaitu tidak dibenarkan memberikan kata kunci. Okey, bagi rumusan ataupun pengukuhan, guru akan meminta 3 orang pelajar untuk merumuskan secara ringkas mengenai tajuk yang telah dipelajari. Guru akan memberikan tugasan kepada semua pelajar mengikut tahap penguasaan masing-masing mengenai tajuk yang telah dipelajari oleh mereka untuk dibuat di rumah. Guru menamatkan sesi pengajaran dan pembelajaran. Guru meninggalkan kelas selepas sesi pengajaran dan pembelajaran ditamatkan. Okey, ini adalah alat bantu mengajar, iaitu tugasan kepada pelajar. Bahagian A, tugasan ini diberikan kepada murid yang kurang menguasai tajuk yang telah dipelajari. Ini adalah contoh-contoh soalan. Ini adalah alat bantu mengajar bagi bahagian B dan C, iaitu tugasan kepada pelajar. Bahagian B iaitu tugasan ini diberikan kepada murid yang sederhana dalam menguasai tajuk yang telah dipelajari. Dan bahagian C iaitu tugasan ini diberikan kepada murid yang sangat menguasai tajuk yang telah dipelajari. Okey, ini sahaja pembentangan saya. Terima kasih.